Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama Cikgu Hafiza. Baik, hari ini kita masih lagi dalam bab 1 tetapi 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah pertama, mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Kedua, membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Tertib yang dimaksudkan ialah menaik dan juga menurun. Seterusnya ialah membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Apa itu tertib operasi pula? Ialah jika soalan itu ada pecahan kurungan, tambah, tolak, darab dan bahagi, awak dah tahu dah siapa yang kita kena buat dahulu. Baik, apakah itu pecahan? Pecahan positif dan pecahan negatif, jika kita wakilkan dia pada satu garis nombor, pecahan positif akan berada di kanan daripada kosong. Kosong ialah tengah-tengah. Manakala pecahan negatif akan berada di sebelah kiri. Apa maksud positif 1/2? Positif 1/2 bermakna lebih 1/2 daripada kosong. Manakala negatif 1/2 bermaksud kurang 1/2 daripada kosong. Okey, kalau ni garis nombor, kosong di tengah-tengah. Nombor-nombor positif berada di sebelah kanan. Manakala nombor-nombor negatif berada di sebelah kiri. Sama juga macam integer, semakin ke kanan daripada kosong, semakin besar nilainya. Manakala semakin ke kiri daripada kosong, semakin kecil nilainya. Baik, kita lihat bagaimanakah mewakil pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Soalan, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Kita ada 1/2, 1/4, negatif 3/4 dan negatif 1/2. Macam saya sebutkan tadi, semakin nombor-nombor negatif akan berada di sebelah kiri, kosong, dan nombor-nombor positif akan berada di sebelah kanan, kosong. Jadi, awak akan bina satu garis nombor di mana tengah-tengahnya adalah kosong. Okey. Nombor positif 1/4 berada di sini, kemudian diikuti oleh 1/2. Kenapa 1/2 lebih depan? Kerana jika awak samakan penyebutnya, ini awak darab dengan 2, awak akan dapat 2/4. So, 2 lebih besar daripada 1. 1/4 kurang daripada 2/4. 1/2 bermaksud 2/4. Begitu juga dengan nombor negatif. Okey, 1/2 di sini dia akan jadi 2/4. 3/4. Okey, semakin jauh dia akan jadi makin besar nombornya, tetapi nilainya semakin kecil untuk nombor-nombor negatif. Okey, bagaimanakah anda membandingkan dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib? Sama juga, nombor-nombor negatif akan berada di belakang, lagi kecil dia. Dan nombor-nombor positif akan berada di kanan, di hadapan. Ini adalah tertib menaik. Maksudnya kita akan susun daripada nombor negatif terkecil sehingga nombor positif terbesar. Okey, kalau awak tengok soalan ni, penyebutnya iaitu 8, 4, 2, per di bawah ini namanya penyebut. Okey, penyebut ini kita kena samakan dahulu. Okey, stepnya samakan penyebut. Bila penyebut dah sama, awak boleh bandingkan kedudukan nombor-nombor pecahan ini pada garis nombor. Seterusnya, kita susun semula ikut tertib yang soalan minta dengan menggunakan nombor-nombor asal ya. Nombor-nombor asal. Okey, kita tengok. Bagaimana kita nak susun 1/8, negatif 3/4, negatif 1, 1/4, 1/2, negatif 1, 5/8 dan negatif 3/8. Okey, pertama. Okey, saya attachkan soalannya di sini. Penyelesaian. Pertama, kita samakan penyebutnya. Okey, samakan semua jadikan per 8. Jadi 1/8 tidak berubah, kekal. 4 kita darab dengan 2. 4 darab dengan 2, 3 pun darab dengan 2. So, 3 darab 2 jadi 6. Negatif 6/8. So, 1/4 pun kita darab dengan 2.
Jadi bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi atas jadi 2/8. 1 ni jangan darab. Okey. Ini ialah nombor bulat. Turunkan saja. Okey. 1/2. 2 nak jadi 8. Kita kena darab dengan 4. Jadi 1 di atas ni pun darab dengan 4. Maka dia akan jadi 4/8. Okey. Negatif 5/8. Okey, dah per 8. Dah sama dah tanya. Tak payah nak tukar. 3/8. Negatif 3/8 pun dah per 8. Semua dah jadi per yang sama. Bila per dia dah sama, awak hanya perlu bandingkan nombor-nombor yang berada di atas. Okey, yang ini dia jadi 1. Ini negatif 6. Negatif 1, 2/8 ni dia akan jadi darab tambah. 8 darab 1 ialah 8 tambah dengan 2, dia jadi 10. Okey, kat sini ialah 10. Negatif 10. Ini negatif 6. Ini 4. Yang ni 8 tambah 5. 8 tambah 5 ialah 13. So, sini ialah negatif 13. Negatif 3. Jadi, bila kita dah dapat, kita susunkan. Okey. Kosong. Sebabkan nombor positif tu sikit. Jadi, kosong ni kita letak depan sikit. Tak payah tengah-tengah. Sebab nombor negatif kita lagi banyak. Okey, kosong. So, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. 4/8 tadi merupakan dalam soalan ialah positif 1/2. Okey, dalam kotak bawah ni, namanya ini ialah nombor asalnya. Okey, so ke belakang, negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8. Ni ada dalam soalan. Okey, negatif 4/8, negatif 5/8, negatif 6/8. Kita ada negatif 6/8. Negatif 6/8 pada asalnya ialah negatif 3/4. Okey, ni nombor asalnya. Okey, ke belakang lagi. Negatif 7/8, negatif 8/8. Negatif 8/8 ialah negatif 1. Okey, tambah lagi. Negatif 1/8, negatif 2/8. Okey, kita ada negatif 2/8 di sini. Di mana nombor asalnya ialah negatif 1/4. Okey, ke belakang lagi awak teruskan dan akhirnya awak dapat semuanya. Jadi, nombor paling kecil dalam soalan ialah negatif 1/5/8. Diikuti oleh negatif 1/1/4, negatif 3/4, negatif 3/8, 1/8 dan 1/2. Okey? So, kita susunkan pecahan mengikut tertib menaik dengan menggunakan nombor-nombor asal. Jangan ambil nombor-nombor yang awak letakkan pada garis nombor ni. Kalau ni tadi kita dah darabkan, samakan penyebut, kita kena ambil balik nombor asal soalan. Tak boleh ambil 4/8. Awak tak boleh tulis dekat sini 4/8, ganti 1/2. Nanti awak salah. Sebabnya awak tak ikut balik kehendak soalan. Soalan tanya 1/2, tapi awak tulis 4/8. So, jadi salah dekat situ. Okey? So, itu selesai bagaimana untuk menyusun mengikut tertib. Kalau menurun, maksudnya tadi, kalau menurun, kita reverse lah. Daripada nombor positif kepada nombor negatif. Kalau menurun, dia jadi apa ni? Dia jadi 1/2, 1/8, negatif 3/8, negatif 3/4, negatif 1, 1/4 dan akhir sekali, negatif 1, 5/8. Okey? So, dia jadi terbalik. Alright. So, bagaimanakah anda membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif? Okey, ingat ulat ni. Atas sekali ialah kurungan. Badan dia ialah darab dengan bahagi. Ekor dia ialah tambah dan tolak. Okey? So, selesaikan 1, 2/3 darab kurungan 2/5 tolak 5/6. Dalam soalan A ada kurungan, ada darab dan ada tolak. Walau bagaimanapun, kalau ikut ulat ni, tolak berada di sini kan? Tetapi kita ada kurungan. Kurungan tu kita kena buat dahulu. Bermaksud kita kena buat tolak dahulu, dapat jawapan baru kita darabkan. Begitu juga dengan soalan B. Kita ada 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey, apa beza kurungan A dengan kurungan B? Ya, kurungan A ialah operasi. Kurungan B ialah negatif, nombor negatif. Jadi, untuk kurungan A kita kena buat dulu.
Untuk B, kita kena ikut operasi tambah atau bahagi ni. Jadi kita kena buat bahagi dahulu. Okey, kita tengok satu persatu bagaimana nak selesaikan dia. Alright. 1/2 darab 2/5 tolak 5/6. Saya kata tadi, kita kena buat ikut tertib operasi. Tertib dia mesti buat kurungan dahulu. Jadi kita buat tolak. Bila operasi tolak pecahan, ingat kita kena samakan penyebut. So, penyebut dia 5 darab dengan 6, 6 darab dengan 5, jadikan dia 30. Bila bawah darab dengan 6, 2 ni pun kena darab dengan 6, sudah jadi 12. 6 darab dengan 5, jadi 5 pun kena darab dengan 5, 5 darab 5 ialah 25. So, 12 tolak 25 ialah negatif 13. Okey, 5/3 turunkan sebab kita tak buat apa-apa lagi dengan dia. Macam dapat 5/3? Okey. 3 darab 1 tambah 2. Ingat balik, darab tambah 3 darab 1 tambah 2. Jadi 5. 3 darab 1, 3. 3 tambah 2, 5. So, 5/3. Okey, turunkan 5/3. Yang ni awak tolak 12 tolak 25 ialah negatif 13. So, untuk darab pecahan, kita kena potong atas, potong dengan bawah. Jadi, 5 boleh potong dengan 30 menggunakan sifir 5. So, 5 jadi 1, 30 jadi 6. Dan jawapan akhir, 13 dengan 3 tak boleh potong. So, biarkan. 1 darab negatif 13 ialah negatif 13. 3 darab 6 ialah 18. Okey, saya nak ingatkan, negatif di sini, awak boleh letak di tengah-tengah sama baris dengan per, atau awak juga boleh letak sama baris dengan 13. Tetapi, awak tak boleh letak negatif itu sama baris dengan 18. Tak boleh berada di bawah per. Sama dengan per boleh, atas per boleh. Tapi bawah per tak boleh. Okey, faham Tengok contoh yang kedua. B. 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey. Pembahagian dilakukan dahulu ikut tertib operasi. Kita punya kurungan ini ialah untuk menandakan ia ialah nombor negatif, bukan operasi. Jadi operasi yang ada darab, bahagi. So kita buat bahagi dulu. Okey. Tambah ialah bahagian yang kedua. Jadi, bila kita buat bahagi, kita tak ada bahagi pecahan. Awak kena ingat. Bila bahagi pecahan, awak kena tukar. Bila darab, nombor di belakang bahagi ini perlu diterbalikkan. 6/5. Daripada 5/6 jadi 6/5. Okey, darab macam tadi. Ingat, yang tadi darab kan? Bila darab, kita kena potong atas dengan bawah. Jadi, ini pun sama. Kita potong bawah. Yang ada ialah 6 boleh potong dengan 3. 6 potong dengan 3 guna sifir 3. So, 3 jadi 1, 6 jadi 2. Okey. 4 tak boleh potong dengan 5, jadi biarkan kita darab sahaja. 5/8 turunkan. Jangan ubah kedudukan. Jangan letak 5/8 tu kat belakang. Salah. 5/8 kat depan tetap kekal berada di depan. Tambah pun turunkan. So, apakah jawapan ni? 6 darab dengan negatif 2 ialah negatif 8. 4 darab negatif 2 ialah negatif 8. 1 darab 5 untuk nombor bawah jadi 5. Okey. So, tambah tolak. Dia akan jadi tolak. Tambah tolak jadi tolak. Kemudian, bila operasi tambah tolak pecahan, mesti samakan penyebutnya. 8 darab dengan 5, 5 darab dengan 8. Okey, bila bawah darab dengan contoh 5/8, 8 tadi kita darab dengan 5 sebab kita nak samakan punya bawah, atas pun kena ikut darab dengan 5. So 5 darab 5 ialah 25, tolak tambah tolak jadi tolak. 8 darab dengan 8 ialah 64. So bawah dia dah jadi 40, dua-dua dah jadi sama. Baik. 25 tolak dengan 64, awak akan dapat negatif 39. So, jawapan dia ialah negatif 39.
So, itu sahaja. Inilah latihan awak.